Ini adalah impian Alisha sendiri. Dia ingin menyertai pertandingan fun run tu sebab dia tak boleh mengikuti secara biasa. Kalau teknik larian biasa, orang buta tu dia akan memegang bahu ataupun memegang tangan kita, kan itu bahaya. Jadi salah satu sebab kenapa saya buat ni, saya memikirkan satu konsep larian untuk orang buta yang murid ataupun OKU penglihatan tu selamat. Baik, Cikgu Muazzam viral di sosial media apabila berjaya mencipta alat bantuan yang boleh digunakan oleh pelajar yang mempunyai masalah penglihatan Bagus. untuk melakukan aktiviti riadah. Alhamdulillah. Jadi pagi ni kita salam bros akan menghubungi Cikgu Muazzam. Kita nak tahu lebih lanjut berkenaan untuk barang ciptaan. Macam real Cikgu Muazzam. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Cikgu Malah Cikgu cakap lembut, baik, boleh nampak macam mana agaknya dia mengajar budak-budak pendidikan khas Ya, betul. Cikgu biasa orang panggil Cikgu Wan ke Cikgu Muazzam ke? Kalau di sekolah, anak murid saya ada yang mempunyai masalah pertuturan. Jadi Cikgu Muazzam tu suka untuk mereka sebut. Jadi saya ajar je Cikgu Azam saja. Untuk anak murid mereka panggil saya Cikgu Azam. Kalau rakan-rakan guru, Muazzam. Okey, alright. Cikgu Azam. Cikgu kita panggil Cikgu Azam. Mengajar guru pendidikan khas Sekolah Kebangsaan Kelang. InsyaAllah. Jadi cikgu, baru ni kita tengok video tu cikgu. Alat tu kan, macam mana cikgu boleh terfikir untuk buat alat tu Itulah viral. Benda tu. Sebenarnya saya rasa saya sangat istimewa. Seorang cikgu yang sangat istimewa. Sebenarnya saya cikgu biasa, tapi saya istimewa sebab anak murid saya sangat-sangat istimewa. Saya dapat memenuhi impian anak-anak murid saya. Mereka juga mempunyai impian sama seperti anak murid yang lain lah, yang biasa apa-apa kan. Jadi salah satu sebab saya mencipta ini adalah impian Alisha sendiri. Dia ingin menyertai pertandingan fun run tu sebab dia tak boleh mengikuti secara biasa. Kalau teknik larian biasa, orang buta tu dia akan memegang bahu ataupun memegang tangan kita, kan itu bahaya. Jadi salah satu sebab kenapa saya buat ni, saya memikirkan satu konsep larian untuk orang buta yang murid ataupun OKU penglihatan tu selamat. Dia duduk di dalam tempat tu dan selamat di kalangan orang ramai. Macam itulah salah satu sebab kenapa saya buat. Dia sebenarnya anak murid tu sendiri yang memberi inspirasi pada Cikgu Azam untuk buat alat ciptaan. Idea tu dah lama ke cikgu buat? Sebenarnya dia dah lama saya gunakan. Saya tak ciptalah alat tu, tetapi konsep je saya menggunakan troli bawa barang tu supaya murid saya boleh tolak untuk training latihan duel untuk untuk latihan olahraga, dan juga stroller baby. Saya gunakan stroller baby sebenarnya asalnya untuk training tu. Jadi saya kata takkanlah saya nak bawa stroller baby ni pergi ke macam tu. Pelik pula. Tu saya cipta alat tu. Okey. Lepas tu cikgu guna semua kos sendiri cikgu? Duit apa semua? Kebanyakan menggunakan duit sendiri dan juga sumbangan rakan. Dan juga duit adalah duit yang rakan-rakan cikgu pendidikan khas kumpulkan lah. Ada sedikit alhamdulillah disumbangkan oleh beberapa rakan di luar dan juga PIBG sekolah masa Okey. Alright. Berapa lama cikgu nak buat satu cage kan? Macam tu. Untuk versi yang pertama yang simple, pipe yang kecil tu, dalam 3-4 hari je. Sebab waktu saya nak terangkan kepada rakan-rakan ni, aku nak buat ni, saya nak buat macam ni. Ya apalah idea kau pelik-pelik ni. Tak apa. Saya pergi ke tepi-tepi belakang sekolah yang pipe-pipe lama tu. Saya cipta pop tak jadi. Pop tak jadi. 4 hari. Alhamdulillah jadi. Saya tunjuk dalam viral tu, memang ada satu yang betul-betul macam troli tu. Itu sebenarnya saya nak tunjuk pada rakan-rakan, saya nak buat ala-ala macam ni lah. Tolong fikirkan cara yang terbaik untuk ini. Jadi versi yang kedua tu dia memakan masa hampir sebulan. Saya memerlukan rakan-rakan yang lain untuk membinanya sebab ada bahagian yang saya tak kerti nak buat, terutama sekali bahagian part-part besi tu, mana kita nak buat, tahu kan. Jadi kawan-kawan tolong buat, panggil kawan-kawan PIBG, tolong macam mana saya nak buat ni. Jadi ada seorang kan saya daripada PIBG, dia ahli PIBG, dia kata ini senang je buat macam ni. Senang je. Jadi alhamdulillah lah benda tu dihasilkan oleh di kalangan kami
rakan-rakan guru, even guru besar sekolah kebangsaan Kelang pada ketika itu juga sangat-sangat support. Dengan dia buka baju di tengah malam, sampai tengah malam ni kami buat sebab esok nak cuba apa-apa, alhamdulillah jadi. Okey cikgu. Yes, sir. Berapa lama dah cikgu mengajar pendidikan khas? Sejak daripada saya posting sehingga sekarang 13 tahun. Alhamdulillah 13 tahun. 13 tahun. Baik cikgu, kita nak tahu cikgu, cabaran guru pendidikan khas cikgu. Kan dia mesti nak kena kesabaran yang tinggi tu cikgu. Betul tak? Betul. Benda yang sangat-sangat yang diperlukan dalam mengajar murid pendidikan khas ataupun yang berkaitan dengan masa penglihatan, kita perlu satu kesabaran. Sometimes satu benda, satu objektif yang kita nak capai tu dia mengambil masa yang agak lama sebab dia tak nampak, dia perlu difahamkan daripada kosong. Kebanyakan benda yang untuk pemahaman dia, untuk agar dia faham adalah kita kena wujudkan benda tu di depan mata dia dalam bentuk skala yang kecil ataupun benda maujud, maksudnya benda maujud. Jadi dia perlu pegang, dia perlu faham. Itu sukalah. Sometimes kita perlukan beberapa alat bantu yang lain untuk pemahaman budak kita tu. Macam diorang nak mengenal huruf tu berapa lama biasanya? Oh, okey. Tidak ada mana-mana cikgu dapat menjawab soalan ni. Sebab setiap murid tu dia ada sama macam perdana punya, murid perdana biasa. Ada dia punya tahap yang berbeza, keperluan yang berbeza. Jadi kalau untuk penglihatan ni dia perlu mempelajari braille yang titik-titik tu. Ada 6 biji titik tu. Jadi untuk nak bagi dia faham tentang titik tu, dia berdasarkan kemampuan jari-jari dia tu. Allah telah menetapkan jari mereka tu begitu sensitif. Kalau yang sensitif, alhamdulillah kita boleh terangkan ini apa. Kalau dia ada masalah tangan tu, masalah motor halus ataupun dia tak boleh menekan alat braille, memang agak lama, sangat lama. Macam cikgu boleh ni bezakan huruf braille tu. Saya sendiri sebab sebagai guru pendidikan saya kena tahulah. Saya sendiri dalam 6 bulan rasa hingga 7 bulan, sebab saya tak ada pendedahan tentang braille di tempat saya belajar, di institut perguruan yang saya belajar. Jadi saya belajar dengan kawan-kawan, dengan anak murid. Jadi saya perlu belajar tu hampir 6 bulan, apatah lagi orang yang buta. Boleh rasa macam terbeban cikgu bila cikgu kena pikul tanggungjawab. Ya, kita tengok pun bukan senang. Tanggungjawab yang sangat besar. Tidak ada konsep terbeban sebenarnya untuk kami. Pada pandangan saya tidak ada konsep beban. Cuma sebagai manusia biasa ada satu perasaan yang sangat tak boleh larilah, kecewa. Kecewa. Kenapa saya katakan sebagai kecewa? Kecewa ni adalah satu sifat yang Allah bagi makhluk pada diri manusia sebagai guru. Saya nak memperkenalkan satu pen. Nama pen adalah pen. Tapi murid saya tak boleh tahu. Dia mengambil pastilah kecewa tu pasti ada. Allah, macam manalah balik esok malam-malam tak boleh fikir macam mana saya nak terangkan. Esok datang lagi, ini pen ni macam mana nak eja apa-apa, ini kegunaan dia, tak boleh lagi. Pastilah saya kecewa. Tapi terbeban tu tak ada. Malam tu fikir lagi, esok dapat idea. Ini pen ni untuk menulis. Okey. Okey cikgu, mana dia tahu tentang perkataan menulis? Sebab dia membraille. Contohnya. Kecewa memang ada, tapi saya kena ubati dengan pelbagai cara untuk tidak kecewa. So bila cikgu kata cikgu nak ubati cikgu sendiri, macam mana cikgu nak ubati tu benda positif, tu positif? Yes. Allah telah bagi kepada saya. Dulu sebelum jadi cikgu, saya seorang yang pemarah. Saya sangat nakal lah sedikit. Bila jadi cikgu ni, saya banyak bersabar. Bila kita bersabar sebagai seorang Muslim, bila kita bersabar tu ada ganjaran. Kita kecewa macam mana, dia mesti akan membuatkan hati kita Allah sentiasa dirahmati kita, Allah, dan kita rasa tenang. Tak ada cara nak ubah kecewa. Ingat kita sebagai seorang Muslim, insyaAllah kita akan hebat, insyaAllah.